Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom belajar pendidikan Islam bersama Ustazah Adibah. Bidang yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini adalah bidang adab dan akhlak Islamiyah. Tajuk kita pada hari ini adalah mengikut sunnah Rasulullah dari aspek perkataan dan perbuatan dalam kehidupan harian sebagai bukti mentaati dan mengasihi baginda. Sekarang mari kita lihat terlebih dahulu apakah pengertian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang bersumberkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan serta sifat dan akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda. Sebelum Ustazah membicarakan lebih lanjut tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita tinjau contoh-contoh bentuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara contoh yang kita boleh lihat adalah berbakti kepada ibu bapa, membaca Al-Quran, bercakap perkara-perkara yang baik, menghubungkan silaturahim, menghormati orang tua, mengasihi ibu bapa, menutup aurat, menuntut ilmu, menjaga kebersihan, menggunakan tangan kanan, menjadi anak soleh. Paparan yang Ustazah tunjukkan sebentar tadi adalah merupakan contoh-contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang kita boleh lihat. Untuk pembelajaran kali ini, Ustazah hanya menunjukkan sebilangan kecil sahaja contoh-contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebahagai kefahaman murid-murid semua. Sekarang mari kita lihat dalil naqli sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu faquzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hajj ayat 7. Maksudnya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Cintakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang umat Islam, kita mestilah cintakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua, iaitu sunnah perkataan. Apa itu sunnah perkataan? Sunnah perkataan merupakan semua bentuk ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suruhan, galakan dan larangan. Contoh-contoh sunnah perkataan.
Nombor 1, contoh sunnah perkataan adalah membaca Al-Quran. Okey, apakah kelebihan membaca Al-Quran? Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum hakamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Contoh sunnah perkataan yang kedua adalah jauhkan sifat sombong dan bangga diri. Daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka? Mereka itu ialah orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta tetapi tidak suka membelanjakannya untuk kebaikan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sunnah yang kedua adalah sunnah dari segi perbuatan. Apa itu sunnah perbuatan? Okey, sunnah perbuatan adalah semua bentuk perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Contoh-contoh sunnah perbuatan. Yang pertama, mengutamakan anggota kanan. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Muttafaqun alaih. Contoh yang kedua adalah merendah diri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang dijumpai, walaupun kanak-kanak. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Contoh sunnah yang ketiga, sunnah dari segi perbuatan, contohnya adalah menggosok gigi. Diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak atau kayu sugi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menjadi bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi menunjukkan cintanya kepada Nabi. Yang kedua, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah akan mendapat syafaat di akhirat nanti. Apakah syafaat? Syafaat itu merupakan satu bentuk pertolongan daripada Nabi. Mana insya-Allah Nabi akan kenal dia di hari akhirat nanti. Di hari tak ada siapa pun yang boleh tolong kita. Keluarga pun tak boleh tolong. Semua tak boleh tolong. Kecuali kalau kita ada amalan yang seperti mengamalkan sunnah Nabi, insya-Allah akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga, terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai. Yang keempat, membentuk umat yang berperibadi mulia. Okey, yang kelima, menjadikan diri lebih beristiqamah dalam ibadah. Kesimpulannya, sunnah Nabi merupakan amalan seharian umat Islam. Kalau kita lihat sunnah-sunnah Nabi banyak ianya terdiri daripada amalan seharian kita. Kerana kita melakukan sesuatu tu kebanyakannya berdasarkan daripada apa yang telah diajar oleh Nabi kita. Perbuatan kita dan perkataan kita yang mengikut syariat lah, bukan perkara yang sia-sia. Kalau perkara yang sia-sia itu kita bukan, maksudnya kita tak ikut sunnah Nabi lah. Kalau kita ikut sunnah Nabi, insyaAllah kita akan mengamalkan perkara-perkara yang bermanfaat dan perkara-perkara yang berguna sahaja. Okay, kesimpulan yang kedua, orang yang mengamalkan sunnah Nabi akan beroleh kesihatan. Banyak sunnah Nabi yang diajar, yang diamalkan, boleh mengekalkan kesihatan tubuh badan kita. Kemudian yang ketiga, mengamalkan sunnah Nabi beroleh ganjaran dari Allah. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah, insya-Allah. Kemudian yang seterusnya, orang yang mengamalkan sunnah Nabi akan beroleh ketenangan. Okay, orang yang mengamalkan sunnah Nabi akan beroleh ketenangan. Ketenangan ni asalnya adalah tenang. Apa itu tenang? Hidup rasa tidak gelisah, tidak sedih, sentiasa gembira, tidak serabut, tak ada masalah. Itulah itulah ganjaran orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mengakhiri pembelajaran ustazah pada hari ini, ustazah nak berpesan, orang yang berilmu tetapi tiada adab tidak mempunyai nilai apa-apa. Tetapi orang yang berilmu dan mempunyai adab akan menjadikan dirinya mempunyai harga diri yang tinggi. Oleh itu, pelajarilah ilmu yang berkaitan adab dan akhlak. Nescaya ia memandumu ke arah kebaikan. Sekian, terima kasih atas perhatian. Ustazah sudahi pembelajaran ustazah pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.